Bincang Pagi Bernama Radio. Bernama Radio untuk anda kembali waktu ini bersama-sama dengan saya Natasha Aimi dan saya Arif Muhammad Ya. lah. Tasha, saya nak ajak Tasha pergi bercuti lah. Wow, nak pergi mana tu? Kita pergi cuti luar negeri sambil mandi sungai. Betul lah juga kan. Saya macam ni lah Arif dengan kata-kata yang baik sebagai seorang sahabat bukanlah sengaja ingin menolak perlawanan awak. Tetapi ketika ini kita dalam musim monsun timur laut. Jadi saya rasa kalau pergi sungai tu mungkin saya hantar je awak ke sana. Awak teruskan dengan aktiviti anda yang mandi sungai tu. Okey. Ataupun saya pergi bercuti, mandi dekat tandas stesen minyak, balik-balik. Boleh jugalah. Ambil bau-bau saja. Okey, baik. Anda bukan tersalah siaran sebenarnya. Okey, ini adalah apa yang penting untuk kami bawakan dalam program Jendela Fikir pada waktu ini, di mana orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati terhadap aktiviti-aktiviti yang melibatkan ancaman terutamanya kepala air. Susulan negara kini memasuki monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada bulan inilah, bulan November. Jadi bersama-sama dengan kita untuk kita bawakan topik berkenaan dengan kepala air ni. Kita terus saja bersama-sama dengan Penolong Pesuruhjaya Perkhidmatan Awam iaitu Tuan Ghazali Abdul Rahman, juga pengarah APM Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nama Natasha dengar. Dengar. Alhamdulillah Tuan Ghazali. Kan kita ingatkan Tuan Ghazali datang ke studio hari ni. Rupanya melalui kita buat online lah. Yalah, tak apalah, nanti next time nanti bolehlah datang studio kan. Adanya feel lain sikit. Tak apa kalau Tuan tak datang. Saya Arif. Yang Arif. Yang Arif. Ya. Tapi Arif. tapi yang tu letak tepi lah. Panggil Arif lah dia, kalau yang macam juga ni. Okey. Baik. Baik Tuan, kita tahulah seperti yang kita sedia maklum bulan ni dah bermula dah monsun timur laut. Jadi bagaimana Tuan boleh kongsikan terlebih dahulu tentang kes-kes yang kita dah biasa dengar sebenarnya, tetapi tetap juga berlaku di dalam negara, terutamanya kes yang berkaitan dengan situasi kepala air ni, Tuan. Okey, terima kasih Natasha, Arif. So assalamualaikum kepada semua pendengar Bernama Radio. So alhamdulillah pagi ni saya terima kasih kepada Bernama Radio kerana memberikan peluang kepada saya untuk mungkin berkongsi sedikit pengalaman lah bila cerita pasal kepala air ni. Dan memang kita tak nak kepala air ni merupakan salah satu fenomena yang berlaku sekarang, terutamanya bila musim terhujung. Kita dapati kebanyakan kawasan-kawasan yang akan mengalami bencana atau ancaman kepala air ini adalah kawasan rekreasi seperti di hutan rekreasi, sungai dan sebagainya. Itulah kita ingin menasihatkan kepada pengunjung, khususnya kepada yang menghuni pusat rekreasi atau kawasan-kawasan perkebunan yang mungkin ada kawasan air terjun, mana-mana kawasan yang merupakan kawasan perairan semula. Jadi ini mereka kena, kalau boleh, jaga kesihatan dan sebagainya adalah menangguhkan dia orang punya aktiviti. Kerana kita tahu bila musim timur laut ni sebenarnya akan menyebabkan hujan yang lebat. Dan kita tahu biasanya hujan lebat ni kawasan-kawasan perairan atau yang tempat rekreasi ni dia ada kawasan tinggi dan kawasan rendah. Bila hujan lebat ni ada berlaku kawasan tinggi, kemungkinan besar untuk air berlaku tu mungkin ada dia punya potensi dia. Okey, yang penting tangguhlah seketika. Bukan tak boleh pergi langsung, tapi sekejap je kita duduk rumah. Ataupun nak mandi sangat, mandi dekat rumah. Okey, baik. Tuan, kita nak tanya jugalah, bila kita pergi di tempat rekreasi ataupun air terjun dan sebagainya, macam mana cara-cara ataupun kaedah kita nak kenal pasti, lari, ada kepala air, maksudnya apa tanda-tanda awal dia, Tuan? Okey, yang pada saya paling utama adalah mana pengunjung berkunjung ke mana-mana pusat rekreasi dan sebagainya. Yang penting pada saya tengok, saya rasa banyak dah dekat mungkin di peringkat PBT ataupun di peringkat pihak yang mungkin yang menjaga kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya, mungkin ada meletakkan tanda-tanda amaran ataupun mungkin ada orang kata siren amaran dan sebagainya. So pada saya yang pertama dia kena lihat persekitaran. Dari segi orang kata macam siren amaran ke, loceng amaran ke, mungkin ada tanda-tanda yang mungkin dinaikkan, mungkin ada segi bendera dan sebagainya, mungkin boleh dilihat sebagai satu
macam tanda awal lah bahawa mungkin itu bukan kawasan berisiko untuk dilanda kepala air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi faktor dia punya air, kiraan air tu. Biasanya kita tahu bila berlakunya orang kata berlaku kepala air ni biasanya air sungai tu mungkin dia akan berubah. Ya, berubah color dan sebagainya. Mungkin itu merupakan salah satu mungkin antara tanda-tanda yang mungkin boleh dilihatlah oleh pengunjung dan perhatikan. Dan paling penting pada saya bila kita nak kunjung ke mana-mana pusat pelayanan ataupun pusat rekreasi, kita kena tekah tempat tu pernah berlaku kepala air. Okey. Itu paling utama. Bila berlaku benda, contohnya macam pusat pelayanan ni pernah berlaku kata ancaman kepala air, mungkin dia orang boleh lebih alert. Dan bila berlaku hujan lebat dan sebagainya, selelanya nak tunggulah ada tanda-tanda air tu berubah ke, nak tunggu sampai ada bunyi loceng amaran ke dan sebagainya. Tapi yang boleh bila hujan lebat je kita tahu di kawasan sekitar rekreasi dan sebagainya, dia tahukan diri daripada air. Itu yang pada saya akan laksanakan. Okey, baik. Itu dia tanda-tanda awal yang boleh kita perhatikanlah boleh berlaku kepala air. Okey, jadi kita macam mana pula kita nak kenal pasti tempat kita mandi sungai tu takkan berlakunya ataupun akan ada potensi berlaku kepala air. Sebab apa? Tuan, kalau kita lihat kan kebanyakan masyarakat kita ni kenapa masih lagi ada keyakinan nak pergi mandi sungai walaupun kita dah pesan banyak kali, mungkin dia rasakan tak ada kes lagi berlaku dekat sungai ni. Jadi selamat kalau kita nak mandi. Jadi bagaimana tuan? Apa yang mungkin boleh kita ketahui antara lokasi-lokasi tempat mandi sungai kan ataupun yang berkaitan yang sering terjadinya tragedi kepala air ni tuan? Okey, kalau ikut kepada sumber yang ni pun kita ambil daripada Harian Metro jugalah. Sebagai contohlah, ni saya secara general bukan saya tunjuk pada di peringkat negara saja. Contohnya macam di Baling, kita ada Kayuta, Gua Cepedak, Poling, Kuala Nang, Sungai Petani, Langkawi. Ni pun ini lebih kepada di daerah yang ada hutan rekreasi. Dan antara di Baling dia ada di Liata, Celak, Iboi, Kupang, Teratak Sipol, Air Panas, Kuala Kedua dan Lubuk Badak. Tapi saya rasa boleh dilihat di laman website rasanya. Dan saya rasa mungkin juga pengunjung-pengunjung mungkin dia orang boleh explore. Sekarang ni bila kita pergi satu kawasan, kita betul kita macam buat semakan, rujukan adakah kawasan pernah berlaku apa-apa kes berlakunya kemalangan sebagai kepala air dan sebagainya. Kata buat survey awal lah, buat kajian awal pada saya. Jangan survey nak beli makanan je, kena survey juga tempat kita nak pergi tu. Betul. Tuan, kena kita kena apa pun mesti. Tuan, satu persoalan juga. Kita kalau siang hari mungkin kita boleh ambil cakna berkenaan dengan pesanan tuan tadi. Kita tengok kawasan selamat ataupun tak. Kita boleh tengok kadar angin dan juga hujan lebat. Kita boleh tengok warna air keruh ataupun tidak untuk kita kenal pasti ada kepala air ataupun tidak. Tetapi kita tahu trend remaja sekarang ini yang memilih untuk bermalam dalam hutan. Tidur dalam kemah. Kempen ramai-ramai. Saya rasa bukan remaja je lah. Saya rasa yang suka bawa keluarga pun ada juga sebenarnya. Betul. Jadi kalau sebelah malam, macam mana mereka nak kenal pasti akan datangnya kepala air ni tuan? Saya rasa dia selain daripada yang tanda tu, ada juga dari segi macam mungkin ada siren. Amaran, loceng dan sebagainya. Tapi pada saya yang paling penting adalah pengunjung-pengunjung kena tahu dia orang kata jarak selamat. Kalau bila mereka nak kemah, memasang kemah dan sebagainya, pastikan jarak selamat tu berapa ratus meter. Kalau berlaku kemungkinan, katalah berlaku kepala air dan sebagainya, maka laluan air tidak akan mengganggu kemah-kemah yang mana yang didirikan. Dan yang kedua adalah segi, saya pun tadi baru sebelum kita on air ni, saya sempat juga lah lihat TikTok, ada berlaku satu kejadian yang kereta dihanyutkan di Tanjung Malim. Dia berkaitan dengan hutan rekreasi, pusat rekreasi. Terbaru saya rasa selain ada terbaru tadi dalam TikTok Tanjung Malim. Ada hujan lebat, macam mana kita tak tahu, mungkin kereta tu dia letak terlampau dekat dengan tebing dan sebagainya. Bila berlaku orang kata hujan lebat, arus deras, para air meningkat, menyebabkan mana-mana kenderaan yang letak terlampau dekat dengan tebing tu mungkin hanyutkan. So di sini juga saya nak ingatkan kepada pengunjung, apabila nak parking kenderaan tu pun kena awas juga, kena pastikan juga jarak selamat. Sekiranya berlaku kena air pada air dalam tempoh yang singkat dan sebagainya, dia punya kenderaan tu selamat. Biar orang kata berjalan kaki jauh sikit, tapi kalau berlaku kemungkinan yang
tak dilindungi ni, dia akan berada dalam keadaan selamat, sama ada dari segi tempat mereka menginap, yang kedua dari segi orang kata di mana mereka meletakkan kendaraan mereka. Okey, ya baik, itu dia ya. Kalau kata kita ni memang nak sangatlah membuat aktiviti berkemah kan, ataupun nak pergi berkunjung kan ke taman tema air terjun. Okey. Tempat rekreasi. Tempat rekreasi. Ya. Taman rekreasi air terjun tersebut ya. Taman tema selamat juga, tapi belum tentu lagi keselamatan lain nak kena tengok taman tema ni. Okey. Tengoklah. Dia ada patologi. Betul, baik Tuan. Dan kalau kita lihat dari sehari ke sehari sampailah ke hari ini, semalam ya kita dipenuhi di semua platform media sosial kejadian banjir yang berlaku di banyak sangat tempat. Kan Tuan ya. Dan bagaimana kita nak tahu jugalah tahap kesiapsiagaan pihak APM sendiri pada ketika ini. Okey, terima kasih Natasha. Dan sebenarnya memang kami di peringkat APM memang dalam hujung bulan 10 ni telah dikeluarkan arahan, dan saya di Negeri Selangor juga saya telah mengangkat semua pegawai pertahanan awam daerah untuk memastikan membuat pemeriksaan kenderaan, sama ada kenderaan atau kenderaan air, untuk memastikan berada dalam keadaan baik dan boleh digerakkan pada bila masa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kesiapan anggota juga, saya telah mengangkat supaya dibuat senarai anggota yang berada dalam keadaan standby. Keadaan standby maksudnya boleh digerakkan pada bila masa. Dan yang ketiga juga, kami juga akan menggerakkan pasukan sokongan, kami panggil CPM Auxiliary, pasukan sokongan APM di kalangan kita punya NGO, kalangan orang kata korporat sektor yang mana yang telah mendaftar di bawah CDA. APM memang kita akan gerakkan. Dan saya percaya di antara CDA yang saya sebutkan ini ada yang memiliki aset seperti 4x4 dan juga segi bot-bot penyelamat. So kita boleh gerakkan bersama dengan pasukan-pasukan APM. Ya. Baik Tuan, kita suka juga nak bertanya berkenaan dengan penyelamat. Kalau berkenaan ataupun terjadinya tragedi kepala air ini, pastinya APM salah satu anggota yang akan dipanggil untuk melakukan penyelamatan lah. Jadi kita juga tidak mahu tragedi yang mana menimpa 6 anggota bomber yang mana lemas dalam tragedi 2018 lalu berulang. Jadi bagaimana cabaran APM sendiri dalam menyelamat ataupun dalam membuat operasi penyelamatan dalam tragedi kepala air ni Tuan? Okey, dalam tragedi kepala air memang lagi persiapan, yang telah ada beberapa modul-modul yang telah diwujudkan di peringkat pusat-pusat latihan APM, dan memang ada pegawai dan anggota kami yang telah dihantar untuk orang kata memberi modul-modul tersebut lah. Dan pertama adalah bila kita lakukan apa-apa operasi menyelamat dan sebagainya, pada saya dari segi kualiti, kawasan tempat tu paling utama. Pasal itu akan menentukan dari segi orang kata kita tahu apakah bahaya-bahaya risiko, dan berdasarkan pada bahaya-bahaya dan risiko yang kita mungkin dapatkan daripada pihak ataupun orang tempatan, mungkin kita boleh mengatur strategi yang terbaiklah untuk kita melaksanakan apa-apa juga operasi penyelamat. Cuma Tuan, kalau terjadinya kepala air ketika sedang terjadi dan pihak APM dapat panggilan, adakah APM akan mengambil masa untuk air tersebut reda dan surut terlebih dahulu ataupun terus melakukan operasi? Dia tengok kepada keadaan. Kalau melibatkan nyawa, segera nyawa pengunjung-pengunjung itu terancam dan sebagainya, memang operasi penyelamat itu dilaksanakan. Tapi dia ada punya teknik-teknik tertentu lah. Dan memang kita tak nafikan bila kita melaksanakan operasi selamat dalam keadaan arus dan sebagainya, memang itu satu risiko, memang memang perlu dihadapi oleh pengguna dan juga anggota penyelamat. Bukan saja APM tapi Jabatan Bawah ataupun lain-lain pasukan penyelamat yang berada di luar. Itu memang kami tak boleh nak kata kena hadapi jugalah. Yang penting nyawa kita dapat selamatkan. Ya, itulah dia kalau kita lihat dia pengorbanan pihak berkuasa kan dalam nak menyelamatkan mangsa-mangsa yang terlibat dengan apa juga situasi, saya rasa bukan sekadar banjir semata-mata. Baik. Betul. Dan okey, dan sekarang ini kita nak tahu ni Tuan, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita ni? Persediaan yang bagaimana? Walaupun dah diingatkan berulang kali, tapi tak apa, kita suka untuk ingatkan selalu Tuan kan. Jadi kalau katalah tempat ataupun kawasan mereka ni berpotensi untuk banjir, apa yang perlu mereka bersiap sedia, ataupun situasi yang di luar jangka Tuan, apa juga yang perlu persediaan yang mereka lakukan jika tiba-tiba berlaku banjir kilat di kawasan tempat tinggal pejabat dan sebagainya, dan juga situasi kepala air sendiri, bagaimana Tuan? Okey,
Okey, maknanya pada saya yang pertama kita tahu dah terutama dalam minggu ni lah daripada hari Sabtu Ahad ya berlaku orang kata hujan lebat dan menyebabkan banyak kawasan-kawasan dilanda banjir ataupun dinaiki air. Paling utama pada saya mana-mana penduduk-penduduk yang mana yang terjejas, saya rasa yang paling utama mereka kena pastikan mereka telah orang kata menyimpan dokumen-dokumen penting dalam beg yang orang kata mudah dibawa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga nak memastikan tahu di manakah lokasi pusat-pusat penggunaan sementara yang berada berdekatan dengan kawasan penempatan mereka lah. Kerana bila kita tahu bila berlakunya paras air meningkat, nak tak nak mereka tak ada pilihan terpaksa berpindah ke pusat-pusat penggunaan sementara yang telah digazetkan oleh JKM. Dan itu paling penting. Dan ketiga, saya percaya di peringkat kawasan-kawasan penduduk ni dia punya ketua-ketua kampung, ketua laman musim penduduk dan sebagainya. Maknanya mereka ni saya rasa ada WhatsApp group. So saya harap pada penduduk-penduduk yang berada dalam kawasan-kawasan hotspot ataupun kawasan-kawasan yang mana telah dilanda banjir dalam 1-2 hari ini, mereka dapat peka kepada sekadar maklumat-maklumat yang bukan saja mungkin boleh dikongsi dalam WhatsApp group yang ada dalam kawasan perumahan masing-masing. Mungkin yang kedua dari segi orang kata melihatlah sekadar maklumat-maklumat yang dikongsi oleh jabatan-jabatan seperti Jabatan Meteorologi, mungkin Jabatan Pengairan Selairan dan mana-mana yang berada berdekatan dengan sungai. Biasanya akan ada orang kata macam siren amaran yang akan berbunyi apabila paras air itu dia akan sampai kepada peringkat amaran dan sebagainya. So semua penduduk-penduduk ni dia kena alert dengan dia punya sekitaran dan juga kena alert, kena tahu apakah maklumat-maklumat yang perlu mereka tahu supaya bila berlaku keperluan untuk mereka berpindah, mereka boleh berpindah dengan segera tanpa menunggu untuk saat-saat akhir. Kerana kita tahu bila berlaku saat-saat akhir, bila dalam tempoh yang singkat kita nak memindahkan bilangan yang ramai, mungkin akan mengambil masa. So kami di peringkat agensi penyelamat khususnya kita berharapkan supaya penduduk-penduduk ni bila dia tahu paras air peringkat mana yang perlu mereka pindah, mereka akan berpindah. Diorang boleh orang kata bawa keluar keluarga, bawa keluar barang-barang yang utama, yang penting dan sebagainya dan terus pergi ke pusat-pusat pemindahan dan seterusnya insyaAllah akan dibantulah oleh pihak JKM dan lain-lain agensi yang mungkin akan berada bersama dengan mangsa-mangsa di pusat-pusat pemindahan sementara yang telah diwatakan oleh pihak kerajaan. Tuan, saya tertarik bila Tuan banyak kali ataupun berkali-kali menyebut berkenaan dengan siren tadi. Dan kita tahu bahawasanya tempat rekreasi ataupun di air terjun sekarang ini tak semua yang ada penjaga, yang tak semua ada siren. Jadi adakah waktu ini ataupun tepatnya waktu ini untuk kita kuasakan ataupun kita wajibkan di setiap tempat yang ada air terjun perlunya ada siren dan ada orang jaga? Betul, saya rasa di peringkat ni pun kita tahu di peringkat kerajaan pun telah diwujudkan satu majlis keselamatan untuk aktiviti di air yang mana diterjui oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan dan saya rasa perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan ataupun risiko-risiko yang boleh berlaku di kawasan-kawasan rekreasi yang melibatkan air ini memang telah diwujudkan dan saya percaya benda ni pun dah telah diambil pertiangan dan mungkin dari segi proses lah. Satu mungkin dari segi bajet dan lagi kedua dari segi pihak-pihak autoriti yang mana yang nak menguatkuasakan ataupun nak menjadikan kemudahan-kemudahan yang contohnya sebagai siren amaran. Saya rasa benda tu ada dah memang telah ada proses tu telah berlaku sekarang. Alright. Okey, jadi pentinglah untuk kita sama-samalah cakap tentang situasi ini. Tapi kadang-kadang kita tertanya juga Tuan kan, kalau kita dalam situasi seperti sekarang lah monsun timur laut ni, kita tahu ada kemungkinan yang besar berlakunya kepala air di taman rekreasi seperti ini, mandi sungai dan sebagainya. Ada tak macam pihak pengurusan kawasan tersebut boleh menutup kan tempat ataupun pusat rekreasi itu ataupun memang ianya dibuka kepada umum seperti biasa? Bagaimana selagi kejadian tersebut tak berlaku? Betul Natasha, sebenarnya memang di peringkat baru-baru ni di peringkat Selangor lah khususnya pada 23 hari bulan 10 yang lepas memang di peringkat Negeri Selangor kita ada satu mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana peringkat Negeri Selangor yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk SK Selangor. Yang mana di dalam mesyuarat tersebut juga Yang Berhormat Datuk Pengurusi telah maklumkan kepada jabatan-jabatan tertentu yang mana yang mengawasi kawasan-kawasan rekreasi contohnya macam Jabatan Perhutanan dan ataupun Jabatan Pendidikan untuk mengeluarkan arahan untuk penutupan. Untuk penutupan mana-mana pusat-pusat rekreasi yang mungkin ada potensi berlakunya contoh kepala air bila musim
Timur Laut ni. Memang arahan tu telah dimaklumkan pada ketua-ketua jabatan yang kenal lah. InsyaAllah memang ada dia punya dari segi orang kata punca kuasa untuk membolehkan agensi tertentu ni dia menutup mana-mana pusat rekreasi untuk mengelakkan pengunjung tu berkunjung lah. Memang telah ada dalam dibacakan dalam surat. Ya. Itu adalah sebaiknya kan kita rasa ya. Kalau tempoh ini lebih baik kita tutup lah sementara. Sebab kalau kita nak halang orang pergi, tak boleh nak halang. Betul. Tuan. Betul pasal betul, setuju. Ya. Sebab bukan seorang dua orang. Yang datang tu ramai keluarga kan. Tambah lagi kalau Tasha bawa keluarga dia, penuh. Betul, keluarga saya sendiri dah ramai dah kan. Baik, tapi kita nak tahu Tuan, sedikitlah adakah pesanan-pesanan yang Tuan berikan tadi kan, elok juga diguna pakai untuk mereka yang suka pergi ke pantai, ke laut. Dia aktiviti sama, camping juga. Yang tadi dekat dalam hutan. Air terjun. Ini di tepi laut, di tepi pantai. Macam mana pula Tuan? Okey, pada saya sekarang ni dari segi orang kata macam tadilah yang kita dah sembang punya panjang tadi, apa-apa pun aktiviti keselamatan ni memang dia orang kena peka lah. Yang satu dia orang kena peka, dia orang kena tahu mana kawasan-kawasan yang bersiko. Yang ketiga, jalan yang terbaik adalah kalau boleh elakkan kunjung di tempat-tempat ni dalam keadaan musim timur laut. Itu yang pada saya yang terbaik lah. Tak kira pergi mana pun. Kita kata tak kira macam mana pergi ke mana pun. Pasal kita tak tahu kan bila nak jadi. Benda tu akan jadi sekelip mata. Kita tak tahu bila akan berlaku. Betul. Sebaik-baiknya tip nasihat saya adalah kalau boleh elakkanlah kunjung. Itu sajalah saya itu yang terbaik. Okey, jadi pentinglah untuk kita tak kira mana-mana saja lokasi yang berisiko dalam monsun timur laut ini. Jadi kita kena betul-betul rancang ahli keluarga, kita boleh tukar pergi taman burung. Ataupun buka TV tengok aje taman dalam tu. Tepat sekali. Okey, sebab keselamatan dan juga itulah keselamatan keluarga tu yang paling utama sekali lah ketika ini ya. Baik, apa pun kita tak bagi, kita bagi tapi selepas inilah. Ya, okey. Yalah selepas monsun timur laut berakhir bolehlah nak pergi mana, pergi hutan, pergi pulau ke mana-mana boleh. Nanti Tuan Ghazali sini kata, okey sekarang boleh dah buka, dah selamat. Boleh pergi mandi. Tuan jangan lupa datang ambil kami, kita pergi sama-sama. Baik. Okey, apa-apa kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Ghazali, penolong Pesuruhjaya Perkhidmatan Awam, Tuan Ghazali Abdul Rahman yang merupakan pengarah IPM Negeri Selangor kerana bersama-sama dengan kami dalam program Jendela Fikir waktu ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Sabar Natasha Arif. Baik, pastikan anda terus sahaja setia dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda. Ikuti program Jendela Fikir setiap hari Isnin hingga Jumaat 9.30 pagi hanya di Bernama Radio